Industri hospitality ialah industri yang beri perkhidmatan kepada orang ramai seperti makanan dan minuman, tempat tinggal, pengembaraan dan pelancongan. Dalam industri ini, layanan yang baik dan mesra sangat penting. Tujuan utama industri hospitality ialah untuk pastikan pelanggan puas hati, keperluan mereka dipenuhi, dan pada masa yang sama, perniagaan boleh terus berjalan. Industri hospitality ada 3 bidang utama. Yang pertama penginapan, contohnya hotel, asrama, chalet, dan motel. Bidang ini urus tempat tinggal, kebersihan, dan kaunter hadapan. Yang kedua, pengembaraan dan pelancongan, seperti agensi pelancongan yang urus pemandu pelancong dan tempahan tiket. Yang ketiga, perkhidmatan makanan dan minuman, contohnya restoran, kafe, dan catering yang sediakan pelbagai jenis makanan. Kesimpulannya, industri hospitality sangat penting sebab ia melibatkan perkhidmatan kepada orang ramai dan perlu dijalankan dengan selamat dan bertanggung jawab. Bahagian E pula iaitu jenis tempat kerja dalam industri hospitality terbahagi kepada 4, iaitu hotel, restoran, agensi pelancongan, dan akhir sekali iaitu Dewan Makan Asrama. Peraturan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja mengikut Akta Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan 1994, Akta 514. Akta 514 bertujuan mewujudkan tempat kerja yang selamat dan sihat. Majikan dan pengurusan bertanggung jawab mencegah kemalangan. Pekerja juga wajib menjaga keselamatan diri dan orang lain. Undang-undang ini mengenakan penalti jika peraturan dilanggar. Peranan agensi dalam menguatkuasakan undang-undang dan peraturan keselamatan pekerjaan. Penguatkuasaan undang-undang perlu diperketatkan bagi memastikan keselamatan pekerja dan orang awam terjamin, seperti agensi-agensi berikut. Pertama, Jabatan Kesehatan dan Keselamatan Pekerja, Kementerian Sumber Manusia. Peranannya adalah memastikan keselamatan, kesehatan, dan kebajikan pekerja. Seterusnya, melindungi daripada bahaya yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan pelbagai sektor seperti penghilangan, perlombongan dan kuari, pembinaan, hotel dan restoran, pertanian, perhutanan dan perikanan, pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi, perkhidmatan awam dan badan berkanun, kemudahan gas, elektrik, dan perkhidmatan kebersihan, keuangan insuran, hartanah, dan perkhidmatan perniagaan, perniagaan borong, dan runcit. Selain itu, ia juga berperan menerajui negara dalam membentuk budaya kerja selamat dan sehat. Akhir sekali, mempertingkatkan kualiti hidup semasa bekerja. Yang kedua, Kementerian Kesehatan Malaysia berperanan membantu individu mencapai dan mengekalkan taraf kesehatan yang baik, menyediakan perkhidmatan bercorak, penggalakan, pencegahan, rawatan, dan pemulihan yang sesuai dan berkesan. Akhir sekali, memberi hikmat nasihat kepada golongan yang memerlukannya. Akhir sekali, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Peranannya memastikan khidmat operasi, kebombaan dan penyelamat yang berprofesional dan berkualiti, membendung kemusnahan harta benda dan mengikut peruntukan undang-undang. I.
Kesan tidak mematuhi prosedur keselamatan di tempat kerja. Kemalangan di tempat kerja memberi kesan buruk pada fizikal seseorang seperti kecederaan, kecacatan, dan kematian. Secara amnya, kesan tidak mematuhi prosedur keselamatan di tempat kerja boleh dibahagikan kepada dua, yaitu kesan nyata dan kesan tersembunyi. Berikut ialah kesan sekiranya seseorang itu tidak mematuhi prosedur keselamatan di tempat kerja. Kesan nyata. Pertama, kecederaan atau kematian pekerja. Kedua, kerosakan peralatan. Ketiga, majikan boleh dikenakan tindakan disiplin oleh agensi kerajaan. Keempat, majikan dikenakan denda kerana tidak mengikuti peraturan keselamatan dan garis panduan kesihatan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Akta 514. Kesan tersembunyi. Pertama, kerugian produktiviti serta kualiti kerja. Kedua, kos pembersihan kawasan kemalangan. Ketiga, kos melatih pekerja baru untuk melaksanakan kerja. Keempat, kos membaiki peralatan yang rosak semasa kemalangan. Kelima, kerugian masa dan wang untuk urusan mahkamah. Keenam, tenaga kerja digunakan untuk urusan penyiasatan kemalangan menyebabkan kerja-kerja lain tertangguh. Ketujuh, mangsa kemalangan dan keluarga mengalami tekanan hidup dan trauma. Kelapan, lesen perniagaan boleh dilucutkan. Mengesan dan tindakan mengatasi masalah kerosakan dan keadaan tidak selamat di tempat kerja. Mengesan kerosakan peralatan dan keadaan tidak selamat di tempat kerja boleh dilakukan secara harian, mingguan atau berkala. Hal ini bagi memastikan peralatan berfungsi dengan baik dan keadaan yang selamat untuk melakukan kerja. Mengisi borang pengesanan kerosakan peralatan dan keadaan tidak selamat di tempat kerja perlu dilakukan untuk tujuan ini. Contoh borang pengesanan kerosakan peralatan adalah seperti berikut. Borang pengesanan kerosakan peralatan hendaklah mempunyai nama, tarikh, tempat, masa, nama peralatan dan mempunyai jadual yang mengandungi perkara, kerosakan, ya, tidak berkenaan, catatan dan tindakan dan tanda tangan pemilik. Kedua, contoh borang pengesanan keadaan tidak selamat adalah seperti berikut. Borang pengesanan keadaan tidak selamat di tempat kerja hendaklah mempunyai nama, tarikh, tempat, masa, ruang tempat kerja dan mempunyai jadual yang mengandungi perkara, kerosakan, ya, tidak berkenaan, catatan dan tindakan dan tanda tangan pemilik. Peraturan keselamatan di tempat kerja. Peraturan keselamatan di tempat kerja merupakan aspek utama yang perlu diamalkan oleh setiap murid. Terdapat dua peraturan keselamatan di tempat kerja yang mesti dipatuhi oleh semua murid, yaitu Peraturan Keselamatan Am. Masuk ke ruang tempat kerja dengan kebenaran guru. Dilarang membawa beg masuk ke dalam bengkel. Buka tingkap dan pintu sebelum memulakan kerja. Gunakan peralatan dan bahan dengan betul dan cermat. Pastikan bekas yang mengandungi bahan beracun, kimia, dan mudah terbakar tidak dibiarkan terdedah tanpa kawalan. Semua peralatan dan bahan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan. Peralatan dan bahan tidak dibenarkan dibawa keluar dari bengkel kecuali dengan kebenaran. Kemalangan yang berlaku hendaklah dilaporkan segera. Catatkan segala kemalangan yang berlaku dalam buku rekod kemalangan. Bersihkan tempat kerja perlu dijaga pada setiap masa. Tutup semua switch sebelum meninggalkan bengkel. Peraturan keselamatan diri. Patuhi peraturan keselamatan sepanjang masa. Dilarang memakai barang perhiasan diri semasa berada di dalam bengkel. Pakai pakaian yang sesuai dan kemas serta kasut bertapak getah dan rata. Ikat rambut yang panjang atau pastikan tudung diikat dengan kemas dan ujungnya dimasukkan ke dalam apron. Pahami cara untuk menggunakan sesuatu peralatan atau bahan serta patuhi arahan guru. Jangan bermain dan bergurau di tempat kerja. Cuci tangan sebelum dan selepas kerja.